A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu maghrib, salat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan kuliah subuh pada pagi ini. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pada pagi ini tuan-tuan menggantikan pengkuliah yang tak dapat hadir, dan saya nak bawa pada pagi ini tuan-tuan satu tajuk yang saya petik daripada kitab Nasihat Agama ataupun An-Nasaih Diniyah, yang berkaitan dengan hubungan antara sesama kita, sesama orang Islam. Walaupun dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita ada hubungan dengan keluarga, ada hubungan dengan kawan, ada hubungan dengan ibu bapa, tapi zaman sekarang, zaman moden ni tuan-tuan, hubungan yang kerap berlaku lah, terutama sekali dalam media sosial ni, ialah hubungan kita sesama orang Islam, terutama tuan-tuan dalam seperti WhatsApp, Twitter dan seumpama dengannya. Kadang-kadang tuan-tuan kita lebih banyak berhubung dengan orang lain lebih daripada kita berhubung dengan keluarga sendiri. Kadang-kadang tuan-tuan di rumah itu ada keluarga di tepi, tapi tangan tuan-tuan tengah bermesej ataupun tengah berhubung dengan orang luar daripada orang kita ataupun luar daripada keluarga. Oleh kerana itulah tuan-tuan, bahkan kalau tuan-tuan mengikuti perkembangan kemungkinan akan datang ni tuan-tuan, hubungan kita sesama orang luar lebih rapat daripada hubungan kita dengan keluarga. Siangan disebut bahawa lepas ni kemungkinan besar setiap orang daripada kita ni tuan-tuan ada watak tersendiri dalam dunia internet, dalam dunia komunikasi. Yang sebelum ni tuan-tuan, yang mewakili kita hanyalah tulisan dan suara, tapi kemungkinan besar lepas daripada ni kita ada watak tersendiri, ada avatar sendiri dalam dunia komunikasi. Dan ketika tu tuan-tuan, mungkin hubungan kita dengan orang luar, orang lain itu lebih rapat ataupun lebih banyak daripada kita berhubung dengan keluarga sendiri. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, saya nak bawa satu tajuk yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad, yang di bawah tajuk Haqqul Muslimi 'alal Muslim, tanggungjawab kita tuan-tuan terhadap sesama Islam. Jadi dalam hidup kita ini tuan-tuan, apabila kita ada hubungan dengan keluarga, maka ada tanggungjawab yang perlu kita lunaskan. Hubungan kita dengan kawan, ada tanggungjawab yang perlu kita lunaskan. Hubungan kita dengan keluarga, apabila kita ada hubungan, maka ada tanggungjawab yang perlu kita lunaskan. Begitu juga tuan-tuan, apabila kita berhubung dengan orang lain yang di luar daripada hubungan keluarga dan sahabat, maka tuan-tuan ada tanggungjawab yang kita perlu lunaskan. Barulah kita tuan-tuan disebut sebagai manusia yang baik, orang baik, orang kata. Orang baik ni tuan-tuan, dia bukan sekadar baik dari sudut agama, tapi dia baik juga dari sudut hubungan. Bahkan kalau tuan-tuan baca kitab-kitab yang berkenaan dengan akhlak, memang kebanyakan akhlak ni tuan-tuan merujuk kepada hubungan kita dengan orang lain. Dia tak akan jadi akhlak mulia seorang diri.
Akhlak mulia ni tuan-tuan, dia tak akan berlaku seorang diri, dia kena berlaku dengan orang. Jadi pada pagi ni insya-Allah kita bacalah sekadar yang termampulah sementara menunggu waktu syuruk. Jadi kata al-Imam Abdullah Al-Haddad, "Thumma inna lil muslimi 'alal muslimi huquqan katsirah." Kata beliau, dia kata orang Islam dengan orang Islam yang lain ada banyak tanggungjawab yang perlu dia lunaskan. Wa qad dzakarna minha turuqan fi risalatil muawanati fanzurhu in syi'ta. Kata beliau, kami telah sebut sebahagian daripada hak tersebut dalam kitab kami yang namanya Muawanah, dan lihatlah jika kamu ingin. Jadi pengarang ni tuan-tuan, dia ada satu lagi kitab yang disebut sebagai kitab Risalah Al-Muawanah. Kemudian dia nukilkan satu hadis Nabi SAW sebagai permulaan kepada bab ini. Kata beliau, waqad qala Rasulullah SAW, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kata beliau, tanggungjawab seorang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6. Ada 6. Tapi sebutan 6 ini tuan-tuan ada dalam beberapa hadis lain sebut angka lain. Oleh kerana itulah ulama kita menyebut bahawa kadang-kadang angka-angka yang disebut dalam beberapa hadis ini, dia bukanlah angka yang dimaksudkan, angka yang bertujuan untuk menghadkan sesuatu, tapi ada kemungkinan kerana tengah berbicara ataupun tengah bercakap itu disebutlah beberapa benda atau beberapa perkara yang dibilang dengan angka tersebut. Disebut di sini ada 6, tapi kalau dalam hadis lain lebih daripada 6. Cuma kita fokus kepada 6 yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqila wa ma hi ya Rasulullah. Lalu ditanya, apakah 6 perkara tersebut, apakah hak tersebut? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza laqitahu fasallim alaihi. Ini tanggungjawab yang pertama. Apabila kamu jumpa seseorang, hendaklah kamu beri salam. Kamu jumpa seseorang, hendaklah kamu beri salam. Salam ini tuan-tuan merupakan salah satu daripada perkara yang disebut oleh ulama sebagai menghubung silaturahim. Kita selalu dengar tuan-tuan, kita kena hubung silaturahim, kita kena menyambung silaturahim. Ulama menyebut bahawa perkara minimum dalam menghubungkan silaturahim ialah beri salam. Yang minimum sekali, maksudnya tuan-tuan, kalau jumpa tak beri salam, ada kemungkinan tuan-tuan mereka itu tidak ada hubungan silaturahim, ataupun mereka tuan-tuan ada isu dalam hubungan. Orang yang jumpa tuan-tuan tak beri salam ni, memang kalau kita kawan-kawan ataupun kita di satu pejabat, satu tempat kerja, kalau jumpa tak beri salam ni tuan-tuan, kemungkinan besar memang ada balah lah. Ada balah, memang macam tu. Orang yang ada isu, orang yang ada krisis ni tuan-tuan, memang dia akan lari daripada kawan dia ataupun dia lari daripada orang. Dan dia jumpa tuan-tuan memang tak akan beri salam. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW menyebut dalam hadis ni bahawa antara hak tanggungjawab seseorang kepada orang lain ialah beri salam. Samalah juga tuan-tuan kita dengan apabila kita buat kita berkomunikasi dalam media sosial. Walau penting macam mana pun kita nak tanya tuan-tuan, jangan lupa untuk Assalamualaikum, ataupun bahasa sekarang disebut sebagai salam kan. Salam, kemudian bagilah apa yang dia nak sebut. Jadi itu merupakan salah satu daripada hak yang perlu kita tunaikan kepada orang lain. Yang kita nak bercakap, yang kita berjumpa, tak kiralah dalam dunia fizikal yang sebenar ataupun dalam dunia maya, ataupun dunia yang kita sebut sebagai dunia komunikasi sosial dan seumpama dengannya. Kena beri salam. Itu hak yang perlu kita berikan. Dan salam ni tuan-tuan, ulama menyebut ia sebagai doa sebenarnya. Apabila kita memberikan Assalamualaikum, maka sebenarnya tuan-tuan kita telah berdoakan kepada orang tersebut. Semoga orang tersebut tuan-tuan menjadi dalam keselamatan dan dalam juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kata Nabi SAW, apabila dia jemput kamu, dia panggil kamu, fa'ajibhu, kena sahut, kena pergi. Ini salah satu daripada adab yang disebut dalam beberapa hadis dan juga bahkan diamalkan oleh baginda SAW. Kalau ada orang panggil tuan-tuan, kita kena pergi. Sunat pergi.
Sunat kita pergi. Kalau kenduri itu lebih-lebih lagi lah. Kalau kenduri walimatul urus, kenduri kahwin itu kena pergi. Kenapa kena pergi? Kerana nak jaga hati. Kerana nak, terutama disebut oleh ulama bahawa kenapa kita pergi, kenapa disunatkan, kenapa kita diminta oleh syariat untuk pergi ataupun kita menyahut panggilan ataupun ajakan orang lain, kerana nak jaga hati. Nak jaga hati ni tuan-tuan, saya pernah teringat kenduri dululah sebelum Covid. Kenduri kahwin. Kenduri kahwin ni tuan-tuan, ada yang saya pernah pergi, tak ada orang. Dia jemput ramai, makanan tu bertimbun, tapi tak ada orang. Kita tengok tu kesian. Ya Allah, manalah orang-orang. Kawan pula tu, manalah kawan-kawan ni tak datang, tak kesian kepada tuan rumah. Maksudnya tuan-tuan, kita yang tukang tengok tu tolong kesian kepada tuan rumah. Kenapa? Kerana tak ada orang yang pergi. Adalah tapi sikit. Ada sikit. Maksudnya ialah lebih-lebih lagi lah orang yang mengajak. Kalau dia tahu, kalau apalah perasaan dia ketika mana dia ajak itu, dia hantar surat, dia hantar mesej, tiba-tiba tuan-tuan tak pergi. Itu satu kita kata satu peristiwa yang saya kira satu peristiwa yang menyebabkan perasaan tuan rumah tu terguris. Perasaan tuan rumah ni tuan-tuan, kalau ada orang ajak tu kita kena pergi. Oleh kerana itulah kalau kita melihat sirah Nabi SAW, tak kira lah siapa pun yang ajak Nabi akan pergi. Dalam satu hadis menyebut, pernah seorang tukang jahit ajak Nabi SAW makan di rumah dia, Nabi pergi. Walaupun Nabi ni tuan-tuan, kita kata pemimpin utama, pemimpin besar, VIP. Kalau tempat kita ni mungkinlah taraf agung ataupun lebih hebat daripada agung. Tapi yang ajak tu disebut khayyatan, tukang jahit ajak, Nabi akan pergi. Bahkan Nabi sebut, walau du'itu ilal qura'i la ajabtu. Kalaulah ada orang panggil aku ataupun jemput aku untuk makan kaki kambing, qura' ni kaki kambing, aku akan pergi. Kenapa? Kerana Nabi nak sebut kepada orang, apabila kita ni tuan-tuan ada orang jemput, ada orang ajak, kita kena pergi. Qura' ni tuan-tuan bukan kaki, bukan betis tu, daripada buku lali ke bawah. Kalau lembu tu banyak ke isi, kalau kambing tuan-tuan berapa sangatlah isi. Tempat kita ni kalau kaki kambing tu buang kan, kalau sembelih buat akikah tu, rasanya kaki kambing tu dia buanglah, tak ada orang nak ambil. Kalau kaki lembu tu ramai jugalah yang ambilnya. Tapi kalau kaki kambing ni tuan-tuan, orang tak ambil. Zaman saya belajar dulu tuan-tuan, satu kaki kambing tu 20 sen harga dia. 20 sen harga satu kaki. Maksudnya kalaulah sekadar orang ajak kita tuan-tuan untuk jamu selera, dan apa yang diberikan ialah sekadar 20 sen, 50 sen tuan-tuan, Nabi kata Nabi akan pergi. Kenapa? Kerana nak jaga hati orang yang mengajak. Orang yang mengajak ni tuan-tuan, sebelum dia ajak tu, dia dah fikir panjang, dia dah tentukan siapakah yang dia nak ajak. Jadi kita tuan-tuan, kalaulah ada orang ajak, maka kita kena pergi, dan itulah hak dan juga tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Kadang-kadang tuan-tuan kita pilih kan, kalau sekadar ajak nak makan nasi lemak tu tetap pergilah kita. Kalau nasi kabu tetap pergi lagi, nasi lemak tu tak pergi. Kadang-kadang tuan-tuan, orang kita ni dia terlalu memilih, oleh kerana banyak sangat ajak tuan-tuan, dia pilih. Jadi sabda Nabi SAW, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ada orang ajak kamu, walaupun sekadar dalam riwayat menyebut ada orang yang ajak Nabi tuan-tuan makan kuah yang telah berbau, ada bau dah, tapi Nabi pergi juga. Itu kenapa? Kerana nak meraihkan perasaan dan nak meraihkan kita kata jiwa orang yang mengajak. Baik, hak yang ketiga yang disebut dalam hadis ni ialah idza istansahaka fansah lahu. Apabila ada orang minta nasihat, kita kena beri nasihat. Kita kena beri nasihat. Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang kita minta isyarah, kita minta orang yang apabila ada orang yang minta daripada kita pendapat, kita kena beri pendapat yang betul. Kita kena beri pendapat yang betul. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia jaga air muka kan. Dia jaga air muka. Salah macam mana pun, tak kena macam mana pun tuan-tuan, dia kata sedap, terutama sekali makanan. Dia kata ada orang yang buat tes makanan kan, terutama sekali apabila nak raya, buat kuih, buat biskut, bagilah kepada kawan-kawan tes sedap ataupun tidak.
Kita ni tuan-tuan, banyak di kalangan kita, orang kita ni nak jaga muka dia lah. Kata sedap. Akhir sekali tu, orang test makanan memang macam tu. Saya pernah ada satu grup WhatsApp. Seorang hamba Allah tu dia buat joint venture lah dengan seorang orang Arab. Buat joint venture, buat kedai nasi Arab di Putrajaya. Buat kedai nasi Arab. Jadi mula-mulanya dia ajaklah kawan-kawan ni supaya test kita kata test makanan situ dan dia akan bagi diskaun lah. Jadi dia tanya pendapat lah. 2-3 orang pergi tuan-tuan, semua kata sedap. Sedap semua, ini kata sedap, dia kata sedap, puas hati, semua sedap lah semua. Saya pun pergi tuan-tuan. Dia masak nasi Arab guna beras biasa. Nasi Arab ni tuan-tuan orang masak guna apa? Beras standard basmati lah kan. Kalau buat beras biasa ni tuan-tuan, kan banyak kedai Arab. Kalau buat beras biasa ni orang tak pergilah. Tapi tuan-tuan tak ada seorang pun sebut supaya kita kata supaya beri cadangan lah supaya masak guna beras basmati seperti mana orang lain buat. Kenapa? Mungkinlah kerana nak jaga muka lah, nak jaga kawan yang buat joint adventure tu, kawan kita. Nak kata tak sedap tuan-tuan, tak tergamuk dah lah dia bagi diskaun dah makan. Macam kita lah, rasa biskut raya tu kalau kawan bagi tuan-tuan sedap semua, tapi tak beli. Yang kawan tu tuan-tuan sebulan je, setahun je buka kedai, orang tak pergi. Kesian dia. Sebab apa? Sebab kita yang diminta untuk nasihat, berikan nasihat yang betul, kita kata sedap lah macam-macam. Kenapa? Kerana nak jaga muka. Kerana nak jaga muka. Kita lah nak jaga. Padahal tuan-tuan, betul bahawa kita nak jaga perasaan, tapi ada kalanya orang yang minta nasihat tu memang dia minta betul-betul nasihat berkenaan dengan apa yang dia buat. Kalau salah dia boleh beri. Kalau salah tuan-tuan dia boleh baiki dan seumpama dengannya. Oleh kerana itulah memang disebut dalam hadis jelas bahawa apabila ada orang minta nasihat daripada kamu kena beri nasihat. Dan beri nasihat ni tuan-tuan maksudnya ialah kena cakap betul lah. Kena cakap dengan benar. Dalam satu hadis menyebut al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diberi, orang yang diminta nasihat ni tuan-tuan, dia mu'taman, orang yang sedang jaga amanah yang diberikan oleh orang. Jadi kita tuan-tuan kena beri nasihat. Kita kena beri pendapat yang betul. Kenapa? Kerana orang yang minta tadi tuan-tuan memang dia nak pendapat yang betul untuk dia baiki. Yang jaga muka dan seumpama dengannya ni apabila berkenaan dengan aib depan orang. Itulah baru kita nak jaga muka dan seumpama dengannya. Baik, kemudian disebut juga di sini wa idza atasha fahamidallaha fashammithu. Hak yang ketiga yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah apabila ada orang Islam yang lain yang bersin kemudian dia menyebut alhamdulillah, maka kita tuan-tuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sebut yarhamkallah. Nampak simple tuan-tuan, tapi itu sebenarnya memberikan satu hubungan dalam masyarakat bahawa kita tuan-tuan sentiasa ada hubungan dan sentiasa ada reaksi dengan apa yang berlaku dalam hubungan kita dengan masyarakat. Kemudian yang kelima ialah wa idza marida fa'uduhu. Apabila dia sakit tuan-tuan kena ziarah. Ziarah ni macam tu juga. Ziarah ni tuan-tuan kalau pergi ke hospital yang teruk-teruk kan, ward ICU lah, yang kita kata yang pesakit yang teruk-teruk lah, yang kecil manis, kena kerak kaki, kena aksiden teruk-teruk. Kadang-kadang tuan-tuan kita pergi melawat tempat tadi, ward tadi, kita nampak ada beberapa katil tuan-tuan tak ada orang. Ada pesakit yang tak ada orang melawat. Kita yang tengok ni tuan-tuan kesian. Kita yang katil yang kita melawat tu, yang saudara mara kita tu ramai penuh, sampai nak duduk pun tak boleh. Tapi ada katil-katil tuan-tuan seorang dia. Kita nampak kesiannya, manalah keluarga dia, manalah kawan dia, sampai ke pekat duduk sorang-sorang dengan kaki tergantungnya nak pergi ke tandas macam mana dan seumpama. Maksudnya tuan-tuan, kita yang tengok ni tuan-tuan rasa kesian kepada dia. Apatah lagi dia sendiri yang dia tahu bahawa hidup dia ni mesti ada sahabat, mesti ada keluarga, tiba-tiba tak ada orang pergi. Jadi oleh kerana itulah Nabi SAW menyebut apabila ada orang sakit kita kena pergi melawat. Itu tanggungjawab kita. Kita dalam surau, dalam taman, dalam surau tuan-tuan,
apabila ada jemaah yang tak kelihatan, nak lama tak nampak, maka kita kena tanya khabar. Kalau dia sakit, tuan-tuan kena pergi ziarah. Itu tanggungjawab kita dah sebagai kita kata sebagai orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Cuma ulama kita sebut juga bahawa berkenaan dengan melawat orang sakit ni, jangan sampai lama sangat. Jangan sampai lama sangat. Kerana lama sangat ni tuan-tuan, kerana ada orang yang pergi melawat orang sakit, tuan-tuan, dia tanya macam-macam. Kalau orang sakit tadi, tuan-tuan, accident, dia tanya macam-macam. Total loss kau boleh apa, boleh claim kata macam mana boleh berlaku, siapa keluar dulu lorong, macam-macam dia tanya. Jadi memanglah ada orang yang saya nampak memang dia gembira apabila orang datang jumpa dia, tanya macam-macam, tuan-tuan, dia jawab. Kerana apa? Kerana mungkinlah dia rasa gembira lah kot ada orang datang melawat dia dan nampak cakna kepada apa yang berlaku kepadanya. Dia pun jawab. Tapi tuan-tuan, mungkin pada waktu tersebut mungkin dia perlukan waktu rehat, mungkin dia perlukan waktu yang untuk dia dengan keluarga. Ada orang, tuan-tuan, melawat ni, cerita hospital lah ni, melawat kawan ini, melawat lama sangat, daripada pukul 5, pukul 6, tuan-tuan, cukup dengan dia lah. Pukul 6 ke 7 tu cukup dengan dia. Orang lain duk tunggu kat luar. Kan dia kena masuk 2 orang akan sekali name tag tu. Kena masuk 2 orang, lepas 2 orang keluar bagi balik kad tu. Ada, tuan-tuan, sampai kena tunggu kat luar. Tunggu keluar lah. Pukul 7 tak keluar lagi. Pukul 7 tu, pukul 6 masuk, pukul 7 tak keluar lagi. Kenapa? Kerana duk buat kat dalam. Jadi oleh kerana itulah ulama kita menyebut, oleh antaranya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab Azkar, menyebut bahawa apabila kita pergi melawat orang ni, kita kena melawat dengan sekejap saja. Kita tunjukkan bahawa kita prihatin, kemudian dah kita balik. Dan antara lain disebut oleh ulama kita ialah apabila kita pergi melawat orang sakit ni, berkatalah ataupun mengucaplah perkataan-perkataan yang kita kata yang tafaul ataupun perkataan-perkataan yang positif. Kalau macam ni esok lusa boleh keluar dah ni. Macam itulah lebih kurangnya. Kalau macam ni insya-Allah esok ni boleh keluar dah, boleh discharge dah. Kejap sangatnya. Jangan pula kita kata kalau macam ni tak lama ni. Jangan pula kita walaupun, tuan-tuan, kalau mengikut pengalaman kita memang tak lama sungguh. Tuan-tuan. Memang ada orang yang sakit, yang terutama sekali yang kecil manis, yang kena kerak sana sini, tuan-tuan. Memang kalau pengalaman daripada hidup kita nampak macam tak lama, jangan sebut tak lama tu. Kita kena sebut seperti mana yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tahurun insya-Allah, sembuh insya-Allah lepas ni. Sembuh insya-Allah lepas ni. Itu antara adab yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kelima ialah apabila sakit kena melawat. Jangan biarkan dia seorang. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal kena ikut jenazah dia. Ini satu lagi daripada hak yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita kena amalkan, yang kita kena buat dalam komuniti kita, ialah apabila ada orang meninggal, tuan-tuan, kena ikut jenazah dia. Kalau boleh, tuan-tuan, ikut sampai ke kubur. Walaupun terutama sekali kalau kita tak ada apa-apa lah, walaupun kita, tuan-tuan, maksudnya kosong, free waktu tersebut, maka pergilah ikut ke kubur. Walaupun sekadar ni bukan cerita kaum kerabat ni, ini cerita berkenaan dengan orang Islam. Maksudnya, tuan-tuan, dia orang Islam, kita taklah rapat sangat, tapi oleh kerana dia orang Islam, maka kita disuruh ataupun disunatkan untuk meneruti jenazah dia sampai ke kubur. Kalau sebabnya bagi setengah orang, tuan-tuan, apabila nampak ramai orang ikut jenazah dia ataupun jenazah keluarga dia di kubur tu ramai, dia rasa macam happy sikit, dia macam ringan sikit. Saya pernah hadiri satu jenazah, tuan-tuan, pukul 1 pagi, siap pukul 2. Tapi jenazah dia, tuan-tuan, penuh orang satu kubur tu penuh. Terkejut kita, macam maksudnya, tuan-tuan, dia punya dan keluarganya memang lepas pada pagi esok tu, lepas pada kebumi, memang dia cerita pasal tu. Dia cerita, alhamdulillah lah, anak kita ni orang baik, orang datang ziarah, sanggup orang tunggu sampai pukul 1. Memang orang tunggu sampai pukul 1, pukul 2. Jadi keluarga ni, tuan-tuan, apabila
terdapat suasana yang di mana orang Islam yang lain ikut sampai ke kubur, tunggu macam tu sekali, mereka akan cerita lepas pada tu bahawa mereka akan gembira dan akan suka. Oleh kerana itulah tuan-tuan, antara untuk nak jaga dan juga untuk penghormatan yang terakhir, maka kita kena ikut. Diminta supaya ikut. Bahkan disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang ikut sampai ke kubur, dia akan dapat sekian-sekian pahala yang sebesar gunung Uhud. Itu diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di setengah tempat untuk nak jaga air muka ni, apabila kematian ni, sampai peringkat dia upuh orang untuk ikut untuk mengiringi jenazah, terutama sekali negara-negara Arab lah, zaman-zaman yang dulu, mereka upuh orang untuk ikut sampai ke kubur jenazah. Kenapa? Kerana nak jaga air muka ni, kalau jenazah tuan-tuan tak ada orang ikut, jadi nampak macam si fulan yang meninggal tu orang yang orang tak hirau lah, bukan orang yang baik, bukan orang yang ada hubungan yang baik, yang menyebabkan ada di kalangan keluarga ni, apabila meninggal ahli keluarga mereka upuh orang untuk ikut. Dan lebih daripada tu, ada orang yang upuh untuk menangis. Tempat kita ni tak ada, alhamdulillah, tak ada macam tu. Di negara Arab tuan-tuan, ada yang upuh untuk menangis sampai pukul muka, tampar muka, tapi dia tak kenal siapa, tak kenal. Kalau tanya siapa yang meninggal ni, saya tak tahu juga. Sebab dia ambil upah. Dan orang keluarga tu sanggup beri upah. Kenapa? Kerana nak jaga dia punya status, dia punya kedudukan. Maksudnya tuan-tuan, sampai begitu sekali tuan-tuan, kita punya penjagaan yang Islam ajar kepada kita, supaya kita berikan kepada orang. Tak perlulah sampai peringkat tuan-tuan kita nak ambil upah untuk ziarah orang sakit. Tak perlulah sampai ke peringkat tuan-tuan kita ambil upah untuk pergi ke kubur. Kalau ada orang beri duit pun tak apalah. Sepatutnya kita yang beri duit kepada dia, bukan dia beri. Tak apalah, simpanlah buat belanja. Barulah hubungan antara kita tuan-tuan akan baik. Kita buat baik kepada orang tuan-tuan. Kalau dia sakit kita ziarah, kita sakit pun tuan-tuan dia akan ziarah. Itu sifat mudah. Sifat mudah ni tuan-tuan, kalau kita datang ke rumah orang bawa hadiah, dia datang rumah kita tuan-tuan, dia akan bawa juga buah tangan. Kalau kita tuan-tuan, apabila di keluarga dia ada masalah, meninggal dan seumpama dengan sakit, kita cakna, kita beri, kita tunjuk muka lah, bahasa kita, tunjuk muka je. InsyaAllah tuan-tuan, ketika mana kita ada masalah, dia pun tuan-tuan akan berikan cakna dia kepada kita juga. Itu sifat yang mudah. Tapi kalau orang tuan-tuan yang tak hirau kepada orang lain, apabila dia meninggal tuan-tuan, nak sembahyang jenazah pun susah, tak cukup orang. Nak sembahyang jenazah pun tak susah. Pergi kubur tuan-tuan seorang dia dengan maksudnya dia dengan keluarga terdekat saja. Kenapa? Kerana dia hidup dia tuan-tuan tak cakna kepada orang lain, tak prihatin kepada orang lain, maka orang lain tuan-tuan tak akan berikan keprihatinan kepada dia. Itu kita kata sifat dalam hidup bermasyarakat. Baik, itu 6 perkara yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut di sini, wa min akadil huquqil muslimi 'alal muslimi an-nasihatu fid din wal muawanatu 'alal birri wat taqwa wal hathu 'ala ta'atillah rabbil alamin. Dikata hak ataupun tanggungjawab yang paling muakkad, yang paling kita kata yang paling penting diberikan kepada orang lain ialah an-nasihah fid din. An-nasihah fid din ni bahasa mudah kita tuan-tuan, tegur menegur lah. Tegur menegur dalam perkara agama. Kerana agama ni tuan-tuan, ada orang dia malu nak tegur. Dia malu nak tegur, tak nampak orang bukan malu kepada orang lain, ahli keluarga sendiri tak tutup aurat tuan-tuan, malu nak tegur. Anak sendiri tuan-tuan pakai yang kita kata pakai seksi, terketak-ketak tuan-tuan, kita nak tegur pun susah. Usah kena tegur orang luar. Kan heboh heboh di Indonesia, seorang selebriti agama lah. Apabila adik dia berkahwin tuan-tuan, seksi. Heboh macam mana buat tak tegur adik dia sendiri. Maksudnya tuan-tuan, kita ni ada sikap, ataupun kita orang Melayu kita lah tuan-tuan, ada sikap rasa segan nak tegur orang.
terutama sekali berkenaan dengan agama. Dia buat silap berkenaan agama, kita segan nak tegur. Pakat walaupun ahli keluarga kita sendiri. Pernah nampak ada si mak yang pakai fudah, anak dia tuan-tuan telekung tak pakai, boleh berjalan sekali. Boleh berjalan sekali, tak rasa ke bahawa perlu berikan ketegur, kita kata tegurlah apa yang berlaku di depan dia. Tapi itulah yang berlaku. Oleh kerana itulah disebut dalam kitab ni, hak yang paling kita perlu tunaikan ialah memberikan teguran dalam agama. Memberikan teguran dalam agama. Anak kita tuan-tuan, saudara mara kita yang masuk waktu solat pun tuan-tuan duk menghadap TV lagi. Kan? Tak bergegas pergi solat dan seumpamanya tak pergi ambil wuduk. Kita lah yang kena tegurnya. Itulah hak kita yang paling utama sekali. Pergi tegur. Kenapa? Terutama sekali ahli keluarga. Ahli keluarga ni tuan-tuan, kalau apabila dia dah dewasa, memang tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Saya pernah dengar jawapan mufti. Seorang perempuan tanya berkenaan dengan anak dia yang umur 21 tahun. Tak solat. Dia tanya mufti, mufti negara Arab lah. Dia tanya mufti berkenaan dengan anak dia yang umur 21 tahun tak solat. Nak buat macam mana? Mufti kata tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa kalau dia tak solat tuan-tuan. Kita nak pukul dia. Masa untuk kita nak didik dia tu dah terlepas dah. Waktu tersebut kita boleh kata saja suruh solat, tapi tuan-tuan kita tak boleh nak paksa, kita tak boleh nak angkat, tak boleh nak tarik. Jadi mufti kata tegur dengan mulut je lah. Tak boleh nak buat. Walaupun anak sendiri tuan-tuan umur 21 tahun. Jadi jangan sampai peringkat kita tuan-tuan, kerana kita segan ataupun tak mahu menegur pada waktu mereka masih muda, menyebabkan kita tuan-tuan susah pada tua nanti. Orang ibu bapa yang mempunyai anak yang kita katanya masalah ni tuan-tuan, memang hidup dia tuan-tuan akan tak tenteram lah, akan tak tenteram. Saya bulan lepas baru terjumpa seorang ibu yang kita kata yang anak dia ada masalah lah, ada masalah. Dia sewa rumah saya. Tak tahu kalau ada masalah sebab yang tukang carinya mak dia. Mak dia tukang cari rumah kepada anak dia. Dan deposit tu dia bayar. Rupa-rupanya tuan-tuan, anak dia memang ada masalah. Rumah saya pecah pintu. Dia bergaduh laki bini, dia tendang pintu. Tanya mak dia, laki bini betul ke? Dia kata berceradah tu, tapi duduk sekali. Dia kata telefon tu sampai pekat nak menangis sebab kita tuntutlah pintu pecah tu, siapa nak bayar? Dah lah sewa tak bayar, kita tuntut pintu pecah tu, lepas tu keluarlah, tak mahu dah macam ni, penyewa macam ni. Menangis, hampir menangis lah. Dia kata janganlah. Maksudnya tuan-tuan, dia sebutlah dia anak dia ni tak boleh nak, dia sendiri tak boleh nak tidur lah, macam-macam. Itu ketika mana? Ketika dah besar, dah dewasa dah. Apabila kecil, inilah masa untuk kita mendidik. Jadi disebut di sini wa min ahammil huquqi satrul aurati, antara hak-hak yang penting kata pengarang ialah menutup ataupun kita kata menyembunyikan keaiban. Menyembunyikan keaiban. Jadi aib ni tuan-tuan merupakan satu perkara yang kita kata semua orang ada. Semua orang itu ada aib, ada kelemahan, ada keburukan. Cuma yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah atau kama qala, walaupun kita ada aib, ada keburukan, tapi Islam ajar kita tuan-tuan untuk tidak mendedahkan keaiban orang lain. Ada masalah, ada keaiban yang berlaku tuan-tuan, kita diminta untuk berikan nasihat, bukan untuk cerita kepada orang lain. Bukan untuk sebar kepada orang lain. Kita diminta untuk memberikan nasihat kepadanya. Kalau benda yang boleh dia perbetul, maka dia kena perbetul. Ada benda tuan-tuan memang dia macam tu. Aib dia tuan-tuan memang semula jadi macam tu. Dia ada setengah, ada aib, bukan dosa, tapi aib ataupun benda-benda kelemahan dia tuan-tuan, memang dia macam tu. Ada benda-benda dia ada setengah orang tuan-tuan, dia macam bela sikitlah, macam bela, mudah bela. Cakap apa-apa tuan-tuan dia macam bela sikit. Jadi itu aib yang sekiranya kita bercerita berkenaan dengan dia, jangan sekali-kali tuan-tuan kita duk hebohkan bahawa dia ni tuan-tuan macam ni, macam tu, macam. Itu satu perkara
yang dilarang oleh agama. Bahkan agama kita minta supaya kita menyembunyikan keaiban ataupun kelemahan orang lain. Sabda Nabi SAW, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang sembunyikan keaiban seorang Islam yang lain, Allah SWT akan sembunyikan keaiban dia pada hari akhirat nanti. Hari akhirat ni tuan-tuan, semua orang tengok masalah kita, kita punya dosa, kita punya kesalahan, semua orang tengok, anak kita tengok, ayah kita tengok, keluarga kita tengok, semua manusia tengok kita punya keaiban hari akhirat. Janji Allah SWT kepada orang yang tutup aiban atas muka bumi ni, Allah SWT akan sembunyikan keaiban dia. Allah SWT akan sembunyikan keaiban dia. Ada di kalangan manusia hari akhirat ni tuan-tuan, bukan sekadar Allah sembunyikan keaiban, kesalahan yang dia buat tuan-tuan Allah tukar jadi kebaikan. Kesalahan yang dia buat atas muka dunia ni sampai ke peringkat Allah tukar kepada kebaikan. Yang benda-benda yang Allah tak tukar tuan-tuan, Allah akan sembunyikan. Sampai ke peringkat ada satu hadis yang popular yang menyebut ada seorang manusia pada hari akhirat nanti, ketika mana malaikat bentangkan dia punya kesalahan, malaikat dosa-dosa besar dia sembunyi dulu, dia letak tepi dulu. Dia mula dengan dosa-dosa yang kecil. Apabila dia ceritakan dosa-dosa kecil, kawan dia dah takut dah. Disebut oleh Nabi SAW, bahawa musyfikun ala nafsihi, dia dah takut pada diri dia sendiri melihat dosa dia tuan-tuan boleh didedahkan begitu rupa. Cuma rahmat Allah SWT, selepas daripada malaikat bentangkan dosa dia, malaikat sebut semua dosa-dosa ni ditukar jadi kebaikan semua. Maksudnya tuan-tuan, yang apabila diletak, sepatutnya diletak dalam di timbangan dosa, tapi diletakkan di timbangan pahala. Orang tadi tuan-tuan, apabila dia melihat begitu sekali rahmat Allah SWT, dia teringat, ada lagi dosa aku ni, ada lagi dosa aku yang besar-besar yang malaikat ni, malaikat terlupa ke macam mana ni. Dia pun sebut kepada malaikat, ada lagi dosa aku. Kenapa? Kerana naknya rahmat Allah SWT. Tapi sebenarnya Allah SWT dah sembunyikan dosa-dosa besar dia. Mungkin kerana atas muka dunia ni tuan-tuan, dia menjalankan tanggungjawab ataupun memberikan tanggungjawab yang sepatutnya kepada orang lain. Jadi pada hari akhirat kelak, Allah SWT menyembunyikan dosanya yang besar, yang ditunjukkan hanya dosa kecil, dan dosa kecil itu tuan-tuan ditukar menjadi kebaikan. Itu satu perkara yang perlu. Oleh kerana itulah tuan-tuan, kita atas muka dunia ni, kita sangat-sangat perlu menjaga orang lain, supaya Allah SWT juga akan menjaga diri kita sendiri tuan-tuan pada hari akhirat nanti. Saya rasa setakat itulah tuan-tuan yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Adalah sampai 20 penggang je lah. Kalau ada kesempatan boleh kita sambung. Jadi setakat itulah apa yang boleh saya kongsikan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thanaan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.